Assalamualaikum dan selamat pagi rakan-rakan. Saya dapat apa mesej bila saya banyak buat video ni, dia cakap susah. Dia suruh buat live trade ataupun bagi signal. Ni trader kita lah kan. So dia minta signal, nak faham tu kan. So tak apa, bagi saya simple saja kan. Kita punya kefahaman, ada setup tu baru kita entry. So kita tengok line chart, kefahaman kita mudah. KMB asas ni mudah kan. Contoh dia macam ni kan. Ini dekat Great Britain USD kan. Apa yang kita perlu buat, simple saja. You all perlu carilah kan. Tak perlu malas lah kan. Tunggu setup tu je baru muncul. Baru boleh entry. Buat high yesterday sini. Ni, buat garisan je ni. Pada 14 Januari. Low 14 Januari kat mana? Sini. Itu je. Ni high yesterday. High yesterday ni ya. Low yesterday dekat sini. Itu saja. Okey, kebarangkalian pertama, apa yang boleh berlaku? Sebagai contoh ya, satu. Tunggu setup tu ya. Setup pertama, dia break low yesterday. KMB low yesterday. KMB low yesterday. Apa maksud KMB low yesterday ni kan? So, ni keadaan pertama ya. So, market break low yesterday. Ni. Nampak ni, dia masuk balik. Dia retest kat sini, baru kita buy. POE kita dekat sini ya. Itu saja, tunggu situ je keadaan kalau kita nak buy. Point of entry kita dekat situ. Tunggu itu saja dia punya ni. Setup tu. You all boleh buat kaji hari-hari, boleh apa? Boleh buat macam ni. Hari-hari boleh lah. Semua pair. And then ini kita sell sini. Buy lah. Kita buy. KMB low yesterday kan. Kita buy. Okey, kebarangkalian nombor 2. Nombor 2 ya. KMB high yesterday. Okey, apa yang berlaku? Ni market sekarang ya. Market ni naik ni, naik. Tapi susah bagi saya. Boleh naik. Dia boleh naik kat sini. Kebarangkalian ni boleh naik. Dia break sini. Dia break high yesterday. Dia masuk balik di bawah high yesterday. Kita sell. Inilah POE kita sell lah. Ini POE kita. Dua kebarangkalian tu Ini POE untuk kita. Point of entry kita untuk kita sell. Tunggu keadaan tu. Baru kita sell. Kalau tak ada berlaku, kita tengok saja kan. Itu saja. Dia mungkin berlaku malam, dia mungkin berlaku waktu London Open, US Open. Itu saja. Tak berlaku tu, jangan entry. Apa maksud tak berlaku? Itu mungkin kebarangkalian yang ketiga. Okay, apa katakanlah market macam ni kan. Kalau tak berlaku apa kan. Makna dia market hanya bergerak di dalam ni je, range ni je, high low. Jangan entry. No entry untuk 17 Januari ni. Itu ya, semua pair buat macam tu saja. 3 kebarangkalian. Break low yesterday, masuk apa ni, bukan high ni, low yesterday ni. Ni low yesterday sorry. Ni low yesterday bukan high. Ni low yesterday. Dia masuk balik di atas low yesterday, kita buy. Ataupun dia break high yesterday, dia masuk di bawah high yesterday, kita sell. Dan ketiga, kalau tak berlaku apa-apa dalam range ni, jangan entry. Itu saja. You all tunggulah. Kalau saya nak tunggu signal, saya pun bukan nak tunggu, saya bukan signal provider.
So ni ilmu, tunggu saja kan. So bila berlaku mungkin pagi, waktu pagi, 3 pagi, mungkin 2 petang kan, 5 petang kan. So itu kefahaman KMB asas. Okey, apa saya nak cerita hari ni bukan tentang ni ya, KMB asas ni. Saya nak share dengan rakan-rakan ialah dengan kefahaman H4 ya, zone H4. Zone H4 ni kita guna candle ya. Ni candle lah. Candle ya. So kita kena klik dekat S4 lah. Ni S4 ya. So apa kita perlu buat S4 ni? Macam mana kita nak entry S4? Zone S4 ni kan, dia lebih banyak besar lah dia punya apa kata, dia punya pip dia kalau kita entry. Okey, katakan ni separator ke separator ni 1 minggu tau. 1 week. Kalau S4 ni daripada sini ke sini adalah 1 minggu. So apa kita perlu buat? S4 ni sebelum separator ni, contoh ni candle ni kan. Ni separator untuk minggu ni lah. Ini candle. Sebelum candle ni ada candle buy, nampak ni? Ni candle buy ni kita buat line ni. Nampak tu ya rakan-rakan? Maksud dia itulah ni nampak ni zone S4 tu. Ini dipanggil high zone S4 itu nama dia, high zone S4. Ni bawah dia low zone S4. Okey, dia macam apa ni, high yesterday, low yesterday lah. Tapi ini untuk mingguan ya rakan-rakan. Dia punya konsep simple saja ya. So selalu dia market ni pagi-pagi ataupun early minggu, awal-awal minggu tu, hari pertama, hari kedua tu, itulah market manipulasi kan, kita tak nak ikut. Ini bukan holy grail lah, tapi at least kita boleh monitor. Katakanlah market break sini, kita jangan ikut lagi. Okay, hari pertama ni sebelah bawah, kita takut itulah pergerakan manipulasi ya, big player. So market patah balik, keluar, masuk balik ya. Sebelah atas kat sini fokus kita nak buy. Ini zone kita untuk buy. Kita bukan buy dekat S4. Kita buy, kita tengok dekat sini apa yang berlaku kat sini. Sini ni. Area ni dekat H1. Kita klik dekat H1 ni sini kan. Apa yang berlaku kat situ. Mungkin situ ada KMB, mungkin dekat situ ada CPY. Baru kita boleh entry ya. So kita tengok ya, itu asas dia ya rakan-rakan ya. Faham ya? So kita tengok, ini kita buat tanda ya setiap minggu kan. So kita tengok apa 7 Januari hingga 17 Januari. Mana S4 dia? Apa zone S4 dia? Ini zone S4 dia. Ni buy ni, candle kecil ni ya. Nampak ni? Tengok. So kita tahu dah zone S4 ni terbuka kan. Wah, terbuka, fokus kita nak buy saja. So kalau ada pergerakan manipulasi sebelah bawah ni, kita tak akan ambil lah. Kita tahu kan kekuatan buy. Yang buat sell ni, dia induce orang untuk sell. So kita tak nak ambil. So apa kita tengok, dia break daripada high yesterday pula, zone high S4. Tengok dia buat manipulasi lagi, tengok dia induce orang nak sell kat sini kan. Ni engulfing lah. So fokus kita nak buy ya. So kita tengok dekat sini. Kat sini kita boleh buy ya. Kita tengok dekat ni candle ni ya. Candle ni. Apa yang berlaku? Kita buka dekat H1. Kita buka dekat H1. Apa yang berlaku dekat situ? Ni ya. Kalau ke S1 saya cuba alih sini sikit lagi ya. Ni cantik ni rakan-rakan. So apa yang berlaku kat situ sebenarnya rakan? Inilah
entry apa CPWA, tengok dia break ataupun di KMB M1 dia break sini, dia induce, dia cuba induce orang untuk sell. Dekat sini kita boleh buy. Ini KMB M1 ataupun sini pun boleh apa dipanggil kefahaman CPWA, entry candlestick pattern di value area. Ni nampak ni, ni KMB M1 ni. Mana kalau KMB M1 besar lah, kalau kita boleh hold berapa pip tu? 142 pip. So balik kepada S4 balik, kita tak nak bincang banyak apa tentang apa dekat S1. Itu untuk entry lah. Ini zone S4 okay. Mana zone S4 lagi untuk apa 31 Disember sampai 7 Januari. Ni candle sell ni nampak ni. Ni zone S4 sampai dia punya separator yang terakhir, nampak ni. Ni semua ni manipulasi sajalah. Kita tahu market masih terbuka sebelah atas kan. Cuba nak induce orang sell, ramai yang sell kat sini kan. Kalau kita tengok S1 ramai yang akan sell kat sini. So fokus kita lambat sikit lah. Dia dah break sini, kita boleh buy. Dia turun lagi, buat lagi apa manipulasi kat sini, ramai yang sell kat sini. So kalau kita buka S1, kat mana kita boleh entry tu kan. Sinilah. Tengok, jangan terpedaya kan. Ni zone S4 kita kan. Tengok dia induce untuk kita sell, nampak. So penting ya, kalau kita boleh gabungkan, ada tak kat sini apa macam KMB apa asas ada, kita tengoklah. Hari Isnin, hari Selasa, ni ada KMB jiran ni. Kalau kita mahir dengan KMB jiran, bolehlah entry KMB jiran. So kalau tak mahir janganlah kan. Ni KMB jiran ya. So hari Selasa pun sama juga, dan hari apa ni 5 Januari dia buat lagi ni apa kata manipulasi dekat S1 ramai terkena, ramai nak sell kat sini kan. Pada inilah KMB MA. So ini kalau kita tengok sini ya, pada hari 6 Januari ni, sini ada KMB asas ya. Kita boleh entry buy. Ini kita tukar line low yesterday dekat sini, nampak ni. Ni berkuat sini ya, tengok. Market masuk keluar low yesterday, dia masuk balik, fokus kita buy. So zone S4 ni penting ya, kalau kita faham lah kan, atau arah dia kan, arah untuk minggu tersebut. Okey, kita letak candle ya. Okey, candle sini. Okey. Kita ambil satu lagi lah ya rakan-rakan. Yang ni yang ni ya. 24 Disember hingga ke 30 Disember. Mana zone S4 dia? Kecil ni buy ni ni. Nampak tu ya rakan-rakan? Wah terbuka luas, tengok. Okey, naik. Kita buat manipulasi sell lah. Kalau dibuat manipulasi itu, kita tahu wah sebelah atas, tapi dibuat sell. Itulah pergerakan manipulasi. Tapi kalau value area di fasa advancing, dan candle pun di fasa menaik, itu bukan manipulasi lah, dia buat naik, daripada itu dia retrace kat sini, mana selari, mana candle tu selari dengan kefahaman wah, selari dengan wah. Wah naik, candle pun naik. Yang maksud manipulasi tu ialah bila wah menaik, candle turun. Itu maksud dia, maknanya yang turun tu mana manipulasi. Macam ni selari ya. So apa yang berlaku kat sini, kita nak trade dekat value area saja. Kita tengok kat sini apa yang berlaku kat sini sebenarnya. Kita boleh tengok S1 lah. Apa yang berlaku?
Kita nak entry CPWA ke, nak entry KMB asas ke, kita tengok dekat H1. Ni lah ni. Ni nampak ni. Ni pada 24 Disember kita cuba alih ni dulu. Apa kita boleh lihat kat sini ya rakan-rakan? Kat sini ni, sini ni. Sini tadi Kalau kita tengok dekat H1, UA pun naik ke atas juga 27 Disember naik atas. Apa yang berlaku kat sini ni, ada apa ni rakan-rakan? Ini dekat MBMA. Ni ada KMBMA dia break value area, dia masuk balik sebelah atas value area, kita boleh buy. Kalau kita tengok kepada KMB asas pula, ada tak? Ada. Inilah KMB asas ya rakan-rakan. Ni low yesterday, nampak ni low yesterday sini. Ni low yesterday, nampak? Market keluar, masuk balik, kita boleh buy dekat sini. Ni point of entry kita ya. 76 pip. Tapi kita tengok dekat zone S4 ya. Kegunaan zone S4 ni penting ya, kalau you faham lah. Tengok zone S4 ni sampai minggu ni pun tengok dia cuba turun sini, dia naik balik. Kuat zone S4 ni kalau kita tarik kat sini kan. Kalau kita tarik zone S4 ni ke minggu berikut dia kan, apa jadi? Tak lepas lah. Ini untuk minggu ni. So kita ambil satu lagi lah. Ambil satu lagi. Mana zone S4 sini? Ni sini zone S4 satu ni. Sekejap ya, sini. Ni zone S4. Ni candle ni ya. Okey, last kali kita tengok sini zone S4 sini ya. Mana zone S4 ni? Inilah zone S4. Nampak ni? Ini nampak ni ya. So kita kalau hari Isnin, kalau hari Selasa tu kita jaga entry lagi lah. Biar dia break dulu, arah dia tukar arah dia. Ni low yesterday, turun sini. Ni market ni dalam fasa accumulation ya. Dia break sebelah atas, itulah pergerakan real movement. Kita boleh naik entry lah kat situ ya. So apa yang berlaku kat sini? Kita tengok lah. Tengok dekat H1. Dekat sini ya. Sini ni, dekat sini lah area ni. Ni hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Baru kita boleh entry ya. Sebab hari Rabu ni dia keluar low ni, low zone S4, dia masuk balik. Selasa dia masuk balik. Dia retrace dekat sini, mana sinilah kefahaman CPWA kita cuba buang sini ya. Kita boleh entry dekat sini rakan-rakan. Ni atas zone S4 ni. So sinilah apa yang ada kat sini lagi. Kita tengok line, boleh tak kita ni ya, dekat sini low yesterday kat mana, high yesterday kat sini, low yesterday dia kat mana, jauh sini kan. So tak mungkin patah balik lah. So dekat sini lah. So kalau sini selalu jarang nak turun sini lah. Dia akan naik dulu, dia turun, dia retrace dulu kan. Point of entry kita dua. Mungkin dekat sini, bukan mungkin, dekat sini satu point entry kita ya. Kita boleh entry dekat situ ya. Sini. Ni CPWA. Ataupun dia break ni. Ni dia break ni, kita boleh entry ni pun boleh juga entry kat sini. Okey guys, itulah zone S4. Kita boleh hold lah. Kalau dia naik tu kita boleh hold. Banyaklah kita boleh hold ya. Maknanya kalau kita entry dekat sini ya, tadi ya, mana kita boleh hold berapa pip tu. Untuk itulah letak apa stop loss berapa pip tu. 178 pip. So
benda tu kita boleh contoh dekat sini kan, dia retrace dekat sini, kita boleh hold dia untuk sampai hari Jumaat lah. Okay guys, insyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.